barat pada waktu itu. Sebab tu lahir golongan hippies. Pokok hippies apa semua ni lahir daripada tekanan hidup. Tekanan ekonomi pada ni tak ada agama. Jadi sebahagian daripada generasi muda ni memberontak kepada kehidupan. Dia lahir ke protes dan penentangan dia tu melalui muzik. Sebab tu mari muzik pelik-pelik. Dan kita orang Islam tak patut turut muzik tu. Sebab kita ni latar belakang lain. Supaya orang barat di barat menolak agama. Ahli-ahli sains di barat. Kerana latar belakang dia baluh dengan paderi. Baluh dengan ajaran Kristian. Sebab ajaran Kristian tu bukan ajaran Nabi Isa betul-betul. Ajaran yang sudah diputar balik, diubah, dipindah. Sebab tu bercanggah dengan ilmu sains. Bercanggah dengan akal. Yang waras sains ni dia bersifat akal. Ilmu yang bersifat rasional. Berdasarkan kaedah-kaedah dia. Tapi oleh kerana agama Kristian ni ada ni, banyak bercanggah dengan akal. Maka sebab tu dia bertemu dengan sains. Kita orang Islam tidak lagu tu. Dalam sejarah Islam, sains ni hidup dengan subuh. Ahli-ahli sains ni juga bukan sebarang orang. Mereka juga adalah orang alim. Ibn Sina sebagai contohnya. Orang alim. Dia ni ulama. Ahli falsafah Ibn Rushd. Dia adalah Qadi Cordoba. Pada waktu tu. Tok Qadi jadi ahli falsafah. Mana bukan sebagai orang. Jadi sejarah-sejarah ni kita kena faham. Jangan kita terpengaruh dengan barat. Barat ni dia lahir dalam bentuk yang berbeza. Culture dia, budaya dia lahir daripada latar belakang dan suasana yang jauh berbeza. Kita suasana kita berbeza. Tapi kita ni kerana kita tak erti sejarah kita tidak tahu tentang agama kita, maka kita ikut orang putih. Bila kita belajar sains, kita tolak agama. Bila kita nak hiburan, kita lawan agama. Siapa Tok Peti pun kita lawan. Tok Peti tegur pun kita pergi bahas. Kita buat konsert pun boleh semayajak. Boleh semayajak. Ni supaya mayajak kelak malam lah. Boleh mayajak kelak malam. Tapi song lagu pun. Mayajak dalam kelak malam. Kita pakai mayajak dulu. Lepas tu kita menyanyi. Lepas tu kita menyanyi. Lepas tu kita enjoy. Supaya ajak dulu. Tak kena kalau gitu. Macam kita buat nyanyi dengan agama. Nak wayak. Tapi kita nak kata gua munggah kecek ni jahil. Arti-arti ni minta maaf lah mau sebut kebanyakannya tak faham agama. Banyak arti ni. Mungkin dia tidak mengaji, kita tak kata dia, mungkin dia tak mengaji. Orang mengaji agama kadang-kadang bingung sepotong. Ni tak apa lagi hak tak mengaji. Tapi nak itulah mentaliti kita. Cara kita berfikir. Jadi sini antara masalah yang kita hadap dalam hidup. Jadi kalau nak kena betul tu, ada orang tolak terus hiburan, ada pula jadi lagu tu jadi capu aduk. Jadi caca merbah, capu jadi supo caco. Supo bubu capu belaka tak boleh juga. Dia ada kaedah. Jadi hak tujuan tok guru buat masa tu ada tujuan. Tapi kerana kita tidak faham maksud tok guru, akhir kita menjadi lekabut. Kita sendiri jadi kelekabut. Supalah bila tok guru mengharaikan mula-mula naik jadi kajian. Sekak orang puai tak boleh ngaji Quran, tak boleh tani. Ambo tak setuju masa tu kejut juga kata buat apa baru-baru benih di sekak tu. Tapi tok guru ada matlamat dia. Pasal dia nampak ghairah sangat nak tanding, nak ko hadiah, nak ko sahu. Jadi dia kerak. Sebab ada pendapat dalam Islam seorang puan ni aurat. Jadi tujuan Nabi apa ni tok guru buat tu nak betul pandangan. Sebab tu lepas tu lama ambo berbicara dengan dia ke beberapa orang lain berbicara dengan dia. Lah ni boleh mulalah orang puan ni baca Quran. Tapi orang tak faham ke orang galuk. Tok guru buat masa tu serupalah kalau kita ambil contoh dalam sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia tegur nasihat tak dengar. Kaum dia tetap berlalu. Akhirnya dia buat apa? Dia pecah habis. Tu tindakan drastik nak menyedarkan masyarakat supaya orang lagu tu. Jadi mak bila dia kata harai orang puan ngaji Quran ni selok mata. Pakak mikir. Pakak mikirlah. Jadi bila boleh betul balik dengan agama jadi. Nabi Ibrahim pun sengaja dia pecah. Bukan dia tak tahu risiko. Dia seorang-seorang berani pergi pecah bala orang, dia mungkin orang dia akan mati. Tapi kerana nak menyedarkan masyarakat. Royak dengan molek tak reti berdakwah, tak dengar tegur pun tak ambil cara, aku pecah habis. Tinggal so besar sekali.
Akhirnya dia dijatuhkan hukuman mati juga tahu dalam api. Tapi itulah tujuannya. Supaya Nabi, kita tengok bila Nabi berhijrah ke Madinah, antara benar awal Nabi buat. Orang puai ni tak lagi kubur. Nabi haram orang puai pergi kubur. Gege habis di Madinah. Tak pergi lama mana tak lagi. Lepas pada itulah barulah Nabi benar. Apa? Sebab orang Arab zaman tu bila dia pergi kubur, orang puai dia guling atas kubur. Kubur tok lelaki, kubur ayah, kubur adik-adik, dia pergi guling. Gigoling atas kubur, soyok baju, tarik rambut dia sendiri. Wah, teriak. Geger kata kubur tu. Duk meratap, paduk lah, tempat bergantung lah, apa semua, guling. Tak comel kan lagu tu. Tarik rambut sendiri, soyok baju. Jadi, itu perangai orang Arab. Jahiliyah, masa tu. Jadi, nak sekat kalau royak, dia tak reti. Lalu Nabi haram terus. Tak lagi kubur. Tapi bila lama dah orang faham dah Islam, orang nampak dah ajaran Islam molek, orang amal molek, Nabi benar balik. Dalam hadis Nabi tu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sebelum ni aku larang. Buat mung ni orang puan ni daripada ziarah kubur. Lah ni boleh gila. Tu nak ayat kaedah. Dia panggil kaedah dalam menyampaikan agama. Jadi kita kadang-kadang kita tak faham bagaimana betul sebab kita kebanyakan kita ni tak mengaji. Jadi balik pada cerita ni, jadi Nabi ni tu sebagai seorang penyair. Kalaulah dia sebenarnya seorang rasul, maka hendaklah dia membawakan kepada kita satu mukjizat. Sebagaimana mukjizat yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah diutus dahulu. Jadi dia sabar. Kalau Muhammad ni rasul sungguh, apa tak boleh buat mari mukjizat? Benda yang pelik supaya Nabi dulu, Nabi soleh, waktu diutus dalam batu. Contohnya, Nabi tu gini, Nabi ni gini, dia ni takat ceramah. Takat ceramah, bobe baca Quran. Kalau dia kata Quran tu, apa tak ada? Kita ada kan Nabi kita ni mukjizatnya boleh bila ya. Berlaku pun jaga-jaga boleh terbelah. Contohnya, patok tubik air dalam jarak tu berlaku di Madinah. Kalau boleh terbelah ni berlaku di Mekah. Jadi benda-benda gitu. Jadi orang Arab ni kerana mentaliti dia, otak dia ni otak benda. Otak kebenaran dia tengok bagi benda tu. Dah mukamak sangat, masih sangat mulut, apa kita tak belok? Tak reyok mulut duk kata kamu ni. Tekan dulu orang kata. Duk kata kau guna aziz macam-macam, apa tak reyok mulut kawan. Pas tua pun molek ada boleh sak rokok molek-molek. Tengok tu nak ayat mentaliti, otak kebenaran. Kita tak perasan, tapi tubi. Jadi orang jahiliyah ni kan otak dia, muka dia sebuah beralah tokoh. Rupa macam-macam. Jadi dia nak Islam ni supaya dia juga. Bila sebut tu boleh tengok cakur duduk depan. Boleh dengar suara. Dia nak lagu tu. Pada mu kata mu Nabi, mari barang. Mari barang nak tengok. Nak ayat mentality materialistik. Materialism inilah yang banyak menguasai orang pada akhir zaman. Sebab tu agama hari ni pun dia nak cuba tafsir secara kebenaran. Kebenaran. Sebab tu lah ni ada usaha nak mentafsirkan agama. Terutamanya golongan yang kita panggil liberal. Dalam agama ni golongan liberal. Golongan rasionalis. Nak guna otak dia. Sebab contoh dia kata law ni hukum hudud. Nak jalan ke mana. Zaman dulu boleh lah kerak tangan ke apa. Law ni kita ada jail okey. Kita boleh denda, kita boleh kurung dalam jib, apa nak kerak tangan? Tengok cara dia memikir. Kalau gitu kak, semaya nak sujud dah, kita jauh dah semaya apa? Dia kata ubik hujah lagu tu. Dah kali kita kata semaya nak suruh orang jadi jauh. Padahal kita jauh dah, semaya apa? Akhir penuh kamu. Lagu tu ya. Jin ni bukan tak ada sampai Nabi, sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Umar buat jin. Tapi orang curi kat tangan juga. Orang zina ada je juga. Je ada. Sayyidina Umar mula-mula memperkenalkan je. Dan konsep je ni zaman Nabi. Pada cuma Nabi tak buat je. Kurungnya. Dia panggil kurungnya. Kurung ni. Kita je. Je ni orang putih. Jail. Jail tu istilah orang putih. Lalu ni dia panggil prison. Bahasanya kurungnya lah. Pasung, kurung. Orang masa tu ada dah. Tapi apa? Pasal ada sebab. Bila Tuhan mewajibkan buat ni, ada sebab yang kita tak boleh fikir. Sebab semaya tu lah.
Semaya kalau kita tengok semua hamba sebut. Di segi kebenaran, gapo kita boleh dengan maya? Kita boleh kaya ke dengan maya? Kita boleh jadi hebat ke? Pada zahir tak ada gapo maya. Bagi setengah orang otak betul kan? Gue masuk. Duk kerja molek-molek tutup kedai lagi maya. Ha. Pasal ngori pula tak ketua orang ramai pasal malam, kita kena berhenti nak maya. Ha, dia pasal dia mikir orang ramai, memang ramai masa tu. Terap hati mana-mana kedai makan pasal malam, tak ngori itu ramai. Ha. Jadi, kalau tutup masa ni kat rugi kita nego. Pasal kepala dia macam apa pitih. Dia tak nampak agama tu. Jadi agama ni lah dengan harta, dengan kebenaran. Hak tu jadi penuh sama kita. Sedangkan Tuhan nak membentuk jiwa kita, rohani kita biar betul. Kita orang-orang ni maha duk mana? Duk atas roh kita, rohani. Jiwa kita. Bukan atas tubuh. Tubuh ni tak ada nilai sikit apa. Tapi jiwa kita tu maha. Sebab tu saya esok dinilai atas amal. Amal tu bahagian mari daripada jiwa. Keimanan kita. Bukan mari atas tubuh. Sebab tu orang cacat sekalipun. Kalau dia betul molek dekat dengan Tuhan, dia masuk syurga lebih awal pada orang comel. Orang pukul comel, hok gapo ni belum tentu lagi masuk syurga cepat. Orang handsome, hok janguk, hok gapo, hok bon sedak semua, belum tentu. Kadang-kadang orang hok purah lagu tu lebih dekat daripada Allah, kepada Allah SWT daripada kita semua ni. Sebab tu dalam beberapa hadis Nabi pernah sebut, dia kata kita ni berkat hidup kita kerana orang miskin. Orang kita napuk tak ada rego. Dah banyak wali-wali Allah ni, yang orang tak kenal dia. Sebab tu kita beringat, kalau pergi Mekah, kalau temu orang pelik-pelik, cacat kau apa, jangan cepat, kita buat tak tu kali. Sebab kadang-kadang ujian Tuhan. Ujian Tuhan kepada kita nak tengok kita setara mana. Dan orang ni boleh jadi waliullah. Waliullah dan dia hantar oleh Tuhan untuk test kita. Jadi sebab tu kalau temu orang pelik-pelik di Mekah, di Madinah ni, kalau kita pergi buat haji umrah, cermat. Kena cermat sikit, kita kena cermat. Jangan kita setengah orang kata lalu, berok kata. Pelekeh, hina. Kita tak tahu orang ni boleh jadi dekat dengan Allah SWT. Tu kena itulah. Beringat. Sebab Tuhan ni dia tengok hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Tuhan tak tengok tubuh badan kita, dia tak tengok rupa parah kita. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan tengok pada hati. Hati ni tepat cahaya Tuhan turun. Pandangnya Tuhan siapa hati dulu. Sebab tu kena jaga hati. Orang ngaji tasawuf, belajar tasawuf ni sebenarnya untuk membersihkan hati. Menjernihkan hati. Hati itu tepat. Hak utama. Jadi kita ni utama itulah. Cuma amal-amal zahir ni sebagai simbol. Hak utamanya adalah pemaya. Sebab tu nilai semaya duk man. Nilai semaya letak pada khusyuk. Bukan rakaat. Setengah orang bangga semaya banyak. Sunat lah apa, tapi dia sendiri hatinya tidak khusyuk. Bila hati tidak khusyuk, semaya kita ni tak ada nilai. Lepas dari segi hukum, lepas. Hukum lepas. Semaya zuhur, semaya asar, lepaslah hukum kalau kita buat. Tapi tak ada nilai. Nilai tu duduk atas khusyuk kita. Banyak mana kita ingat Tuhan dalam 4 rakaat. Itulah nilai semaya kita. Kalau Allahu Akbar tu, rata maiding lah, pasal malai lah, tak tahulah ke mana. Mari at-tahiyat tu baru mari balik, masuk balik dalam semaya. Itulah nilai kita. Itulah nilai kita. Jadi kita ni kadang duk nampak kepada jumlah. Bukan tak betul jumlah. Kena tu kalau 4 rakaat lah, jangan buat 2. Metana itu pun bahar 2 zuhur asar parut menisah. Tapi gerak-gerak zahir kita ni simbol. Kalau kita kecek bahasa itu, dia simbol, simbolik. Lambai ya. Hak sebenarnya nak duduk sini. Sebab tu cubalah khusyuk. Melatih hati kita ni biar khusyuk dalam semaya. Sebab tu Imam Ghazali ajar antara cara membantu kita khusyuk ni ialah tunduk mata pada tempat sujud. Kalau baca dalam kitab tu. Antara cara Allahu Akbar kan, kita tengok tempat sujud. Ni setengah orang Allahu Akbar. Bila je tu beli mari mikir, aku mari ni tak ada je. Tak ada hati dia. Ada orang lagu tu. Pas tengok tu baru balik Mekah. Balik Mekah, mari
Sejadah ni supaya di raudhah. Mari kepala dia. Punah lalu dah. Ada lah gitu. Ramai-ramai ada lah. Tu nak oyak. Tu nak oyak. Contoh-contohnya guna begitu. Jadi hati kita balik. Pergi tak tahu ke mana. Jadi tak ada nilai. Hak garu sedap ni. Garu. Setengah tu dia pakai kain lah dia maya. Ada. Oh dia pakai kilah lah maya. Kalau arak apa juga. Gini akak. Pusing dia lagi. Ni arak. Allah Tuhan. Sebab tu Sayyidina Umar kata, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Sayyidina Umar kata, dia tengok orang duduk semaya, damuh situ. Damuh sih. Umar kata kalau hati dia ni khusyuk, anggota badan dia pun duduk dia. Gerak ni tanda hati kita tak fokus. Bahasa lain panggil fokus. Bila kita tidak fokus, gerak koseh, kita suruh belaka, nak garu lah, nak korek. Kadang-kadang korek lingo sedap-sedap. Maya. Pasal hati tak fokus. Istilah dia fokus. Bahasa lain. Tapi kalau kita boleh fokus, concentrate, tak mari. Tak ada ke satu. Nak tu dah khusyuknya. Nak jadi situ tu payah. Hamba royak ya. Hamba sendiri pun tidaklah kata tu sangat, tapi nak royak, nak suruh kita pakai beki betul. Sebab nilai kita sebenar duduk atas kekhusyukan. Hak tulah hak mahal. Sebab masa itulah kita ni rapat dengan Tuhan. Pertama waktu sujud. Masa sujud itulah dekat, paling dekatnya Nabi kata waktu yang paling dekat rapat manusia hamba dengan Allah ialah pada waktu sujud. Ni kita bersujud hapaknya sejadah. Tak beki juga kata ini. Habis besar buat gapo tak beki. Dia mari masa sujud tu. Kapek baru tapi bau macam-macam. Jadi sedangkan masa sujud itulah kita nak pergi ke Tuhan Mi'raj kita tu. Tapi tak kan, yalah kita manusia, pasal kita manusia ni lemah. Ada macam-macam pesing pada kita. Mari semaya dengan lorak. Lah kadang tu maya dia ingat bini marah tu. Rumah tu. Bini sugi beli gotu-gotu tu kak. Kalau tu email panjang sikit, lama tu email ni. Dia muka bukan dia takut ke bini, bini tak takut ke dia. Kita jatuh tak takut ke bini, tak ada orang takut ke bini. Cuma bini tak takut kita. Jangan royak kita takut bini, malu orang jatuh ni. Kata. Baik, jauh dah kita pergi balik semula kepada sini. Kemudian ayat ni tu Tuhan kata ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Tidak ada penduduk sebuah negeri pun yang kami binasakan sebelum mereka yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya. Maka benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman? Jadi Tuhan jawab. Dan dia kata Muhammad ni kalau Nabi sungguh buat marilah mukjizat. Supaya orang dulu-dulu tu. Lalu Tuhan jawab. Hak dulu tu macam-macam mukjizat Tuhan beri. Tak beri apa dulu. Kan Nabi Musa kan. 9. Tis'a ayatim bayyinat. Tuhan beri 9 mukjizat yang nyata. Kepada Nabi Musa untuk memperkukuhkan dakwah dia bahawa dia tu Nabi, dia tu Rasul. Tuhan beri kemarah panjang, darah, katuk lah, kutu lah, gapo semua. Tukak boleh jadi ular. Semua tu Tuhan beri kepada Nabi Musa disebut Al-Quran. Tis'a ayatim bayyinat. Tapi hak beri berapa orang? Pasal perangai tu tak seberi bukan kerana ada mukjizat tak ada mukjizat. Jadi tiba-tiba orang Mekah ni, gapo dia mukjizat Muhammad? Tak bawa gambar satu pun. Lalu Tuhan jawab balik. Hak aku beri mukjizat sebelum-sebelum ni pun ramai tak beri. Pamu ni, kalau salah aku beri mukjizat ke Muhammad, mu nak beri ke tak? Tu maksud ayat nombor ni. Mu nak beri ke tak? Sedangkan kalau dia mikir, mukjizat orang Nabi bawa tu lebih besar. Sebab mukjizatnya kepada Quran. Quran kan? Quran ni sesuai dengan zaman tu. Zaman tu orang berbangga dengan sastra yang saya sebut. Sebab kalau kita baca lagi kitab ulama mukjizat Nabi-Nabi ni bergantung kepada zaman. Sebab tu mukjizat ni tak serupa antara Nabi dengan Nabi. Kenapa? Kerana suasana dan zaman Nabi tu hidup. Zaman Nabi Musa ni orang sahur dengan sihir.
Orang boleh buat macam-macam dengan sihir. Jadi nak lawan sihir ni Tuhan awak mari mukjizat seolah-olah macam sihir juga. Tapi mengalahkan sihir yang ada, iaitu tukar boleh jadi ular. Boleh telah habis segala ular-ular yang dibuat oleh ahli-ahli sihir. Tuhan wis sebab sesuai dengan zaman. Nah, zaman Nabi Isa ni ialah orang sahur dengan ilmu perubatan. Ilmu perubatan zaman Nabi Isa ni maju. Tapi ada penyakit yang orang tak boleh berubat, iaitulah penyakit sopok dan kusta. Penyakit sopok dan kusta, orang dalam istilah kita orang tua-tua dulu dia panggil penyakit orang baik. Iaitu dia jadi buruk, kulit ni luruh. Kulit muka, kulit tubuh, kulit tangan dia jadi buruk, dia luruh. Luruh sendiri kulit. Zaman tu orang-orang sopok kusta dia orang tak boleh duduk dalam kampung. Hambak tu hidup dalam gua. Saing sama-sama pokmu. Supaya zaman Covid lah. Tak boleh saing dengan orang ni. Orang Covid tak boleh masuk dekat dengan orang. Kena duduk jauh dengan orang. Pasal dia mudarat kepada orang lain. Jadi orang masa tu hebat lagu mana ilmu pun, dia tak boleh nak berobat. Lalu tu hebui antara mukjizat Nabi Isa ialah mengobat. Pengobatan ni antara mukjizat Nabi Isa. Orang sakit setara tu mari jumpa dia setuh ya. Dia letak tangan atas kepala. Kalau kita baca dalam buku tu, dia letak tangan atas kepala, duduk mentasihat. Jadi molek semula, isi-isi tu takut balik. Jadi segar mula-mula ada, muka pun cerah, mula agak apa pulih 100%. Dia letak tangan atas kepala. Tak ada uyi air tawar, tak ada uyi obat, tak ada uyi gapo. Letak tangan. Sebab tu tengok kan? Dalam banyak setengah-setengah tulisan gambar Kristian kan Nabi Isa duk gini kan dia buat gambar Nabi Isa tu patut cahaya tubik soklin. No ayat. Apa ni? Mukjizat Nabi Isa tu hebat. Kekuatan rohani. Kalau kita ambil bahasa lain, kekuatan rohani. Sebab Nabi Isa ni antara kemasyhuran dia kekuatan rohani dia. Sebab dia tak ada tak kahwin, tak gapo semua, dia hidup ni cara macam orang tapo, makan sikit ya gapo, tidur kurang. Jadi itu kehebatan Nabi Isa. Dengan zaman tu, zaman Nabi Muhammad ni orang sahur dengan sastra. Maka Tuhan awak mari Quran. Quran ni mengatasi sastra yang ada pada waktu itu. Sama ada sastra yang berbentuk prosa ataupun sastra yang berbentuk syair. Semua tak lawan. Orang Arab masa sahur dah. Syair ni saya sebut dia setiap tahun dia tanding. Tiap tahun dia tanding, masing-masing baca syair. Hak jadi Johar tu dia gantung di Kaabah. Tepek di Kaabah dipanggil al-muallaqat. Syair-syair yang hak boleh gantung situ tu hak Johar. Tahun depan tanding, mayok lain tepek pula situ. Penuh sekeliling Kaabah. Al-muallaqat. Bukan sebagai orang boleh. Tak ramai. Dan kalau kita baca sejarah pun tak ramai hak sahur ni. Antara bin Syidaq, Umru'ul Qais, antaranya nama-nama hak sahur tu. Antara bin Syidaq, Umru'ul Qais, lepas tu apa ni 2-3 orang lagi. Nama boleh nama rak kita tak apa ingat. Lepas tu ada hak jenis tulisan prosa ni Zuhair bin Abi Salma. Zuhair bin Abi Salma siapa nabi pun petik tulisan dia ni. Petik tulisan dia sahurnya. Jadi bila mari Quran ni mengatasi semua hak ada zaman tu. Siapa orang Arab kagum. Dan orang Arab cabar pun tak kata mak marilah. Mak marilah hak serupa dengan Quran ni. 2-3 tempat kan dalam Quran tu cabar. Suruh mari hak serupa dengan Quran ni. Tak boleh hak mari sampai sudah. Tingginya sebab Quran ni hak Tuhan, bukan hak Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad susung, tapi Quran ni hak Tuhan mari stoko. Tulisan dia, bacaan dia duduk mari stoko gitu, bukan kata Nabi karek, Nabi susun dak. Jadi sebab tu manusia tak boleh tiru. Tak boleh nak tanding. Inilah apa ni mukjizat yang paling besar. Kalau kita tengok setengah-setengah ulama sebut mukjizat khalidah. Quran ni mukjizat yang kekal sampai bila-bila. Mukjizat hak tangan, tubi air, boleh terbelah, pokok tamar teriuk, makan ni sikit boleh makan ramai tu hak tu yang bersifat semasa. Zaman tu ya. Zaman ni kita tak boleh tengok, dah boleh tak terbelah dah. Hak ada boleh pun nama ya kata-kata Allah ni. Tak ada boleh terbelah tu. Jadi tak ada dah. Jadi sebab tu sebahagian ulama ni sebut mukjizat betul-betul mukjizat Nabi Quran. Macam saya sebut Ibn Rus sebagai contohnya. Lepas tu ada 2-3 orang lagi. Bagi dia Quran. Sebab Quran ni hak kekal hari ni yatahadda mencabar manusia siapa lon ni. Orang tak boleh nak buat. Nak lawan bahasa tak boleh. Lepas tu maklumat yang ada dalam Quran ni berkembang semua. Bila berlaku ilmu baru tu pelaga-pelaga ada dalam Quran.
Manusia kaji-kaji tubik benda ni. Pelago-pelago ada dalam Quran. Tu yang widah hasah-hasah. Tuhan sebut tu, gapo Tuhan tak sebut dalam Quran. Kalau ni orang temu gali macam-macam. Tuhan sebut dah dulu. Ma'adin gapo semua Tuhan sebut. Semua Tuhan tak sebut titik. Sebab benda ni banyak. Kalau nak sebut semua, tak cakap bawa kita Quran berat. Tuhan sebut. Tapi prinsip ada berlaku dalam Quran. Ini kehebatan agama kita. Tapi kita tak rasa ni, pasal kita sendiri tak percaya. Kita baca Quran ke apa? Malam surah Tabarakah, surah Ad-Dukhan. Malam Jumaat Yasin. Hari Jumaat Al-Kahfi. Hak tu lah kita baca. Tu pun setengah-setengah baca, tak tahu gapo. Setengah-setengah lah. Ngapa Yasin yak muda pak tua, tapi terakhir sudah terjemur. Tak tahu kau satu. Sedangkan Yasin itu kalau kita faham sungguh, Allah, hebat kita orang Islam ni berlaku. Jadi hebat. Sebab dalam itulah akidah. Dalam itulah perjuangan. Dalam itulah jihad. Duk dalam itu berlaku. Sebab tu Yasin dia panggil qalbul Quran. Hati kepada Quran. Sebab tokoh duk lah. Ibu duk situ. Duk situ ibu Quran. Tapi kerana kita hanya cukup dengan boleh pala. Ni orang Melayu baca Quran nak pala. Sebab tu berebut. Khotel Quran boleh puasa. Rawat 3 kali khotel. Pasal nak pahala. Nak pahala. Situ kelemahan kita. Pahala kena cari. Bukan tak boleh. Mungkin Nabi pun ajar. 1 huruf, 1 pahala. Okay? 1 huruf, 1 pahala. Memang boleh pahala kita. Tapi bukan tu tujuan sebenar Qurannya. Tujuan Quran adalah hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk kepada orang beriman. Jadi pedoman hidup. Kalau kita hanya duk kutip pahala saja, tak siapa tujuan Quran atas tu. Pahala kutip lah. Tapi pergi lagi. Daripada pahala tu, biar kita faham. Lepas faham, cuba amal. Kalau pun nak cari pahala saja, tak payah baca banyak. Alif lam mim, yang boleh macam. Alif lam mim. Dah 3 dah situ pahala. Kalau 10 kali, boleh 30 dah. Kalau setakat tu yang kita mikir. Tapi bukan itulah tujuan. Tujuannya nak pergi lebih. Kalau lebih tu kita kena pakat. Cuba baca, cuba faham. Dan cuba amal pula. Lepas faham, cuba amal. Hamba rasa kalau kita boleh pakat ni, Islam ni jadi hebat. Islam ni jadi hebat. Orang dulu hebat ni kerana Quran. Bukan kerana gapo. Dia tak ada pergi kerusuh gapo-gapo. Tak ada training, go to training, go ni CJ. Tak ada. Tapi apa umat Islam masa tu jadi hebat? Kerana Quran. Quran tu duduk bimbing dia dalam hidupnya. Betul-betul hidup kita. Kita ni tak ada tu. Sebab tu minta maaf sama sebut. Tidak nak kata nak sekat. Jalan dah. Semaya subuh ni. Memang tutup test semaya jemaah subuh. Tapi orang tak mari ramah. Mari ramah ni bila jam. Tidak gitu lah. Bukan salah jamu tu. Tapi apa bila jamu baru ramah. Tu soalan kita nak tanya. Tanya tak jamu apa kita tak mari jemaah. Bila jamu hapi bawa dengan anak bini dengan apa semua. Jadi situ soalan dia bukan nak nyalah. Orang je jamu sebab dia nak tarik orang mari. Tapi kita pergi ni. Kita pergi apa? Kis jamu kita. Kita tak jamu kita tak pergi. Tu soalan dia. Kena pakat tanya masing-masing lah. Apa nak pergi duduk mikir takut orang tanya apa ustaz mari sekali tak dia mari. Tak jadi pun kita nak pergi. Kita nak terah juga punya nasi kawuh, gula kambing serah nak makan juga. Kurang lepas dah 30 riyal pagi tu. Dah lepas dah pagi 30 riyal pagi dah. Tapi kalau kita tanya jujur ni kita apa pagi ni bila jamu bagi kita pergi. Sedekah tutup teh tu ada dos sebelum badan ni pun. Jadi kita ni kadang dari sebuah budak-budak. Budak-budak ingat, ambo sendiri zaman budak boleh puasa. Tak jaga tarawih ke apa, duk main cuba pada sekolah Arab tu. Lepas tu kalau nak pergi tarawih pula tanya, cendol ko bubu. Kalau cendol ke lagu tu lah. Jadi kita semua budak pergi tarawih ni kerana cendol, kerana bubu, kerana mi rebus. Kalau tak ada lagu tu tak pergi. Jadi tak kena lah lagu tu. Betul waktu lah. Betul. Kalau betul waktu, pahala boleh, makan pun boleh.
Gia perut ada, gia rohani kita ada. Tapi kalau tak betul situ, perut ialah kenyang. Selamatlah piti kalau gia anak beranak semua tu 50 riyal lepas dah pagi tu. Nah, lepas 50 riyal pagi tu. Boleh buat beli muka lain 50 riyal tu. Tu nak ayat contoh. Jadi sini kelemahan kita. Orang yang buat tu dia ikhtiar, dia nak tarik orang mari. Tapi kita nak pergi ni. Siapa melipah supaya jemaah ni pelik weh. Turki ni ramai orang main subuh. Tak jam kau satu. Apa pernah pergi Turki? Orang penuh. 5 waktu. Tak ada jam, tak ada kau satu. Penuh orang. Mana kesedaran? Kesedaran itu sendiri mari daripada dia. Lo ni kalau tengok banding 20 tahun lepas, 10 tahun lepas jauh Turki. Kita malu kan. Semaya jemaah penuh. Budak-budak muda, orang tua ada belakang. Setengah ada masjid tu tengah bandar. Bandar tak ada orang. Kayak bandar, kayak ada pejabat, ada kedai gitu. Orang tak ada, kalau tak ada kampung. Tapi semaya ramai. Sebab Ayah Sofia, tu masjid Ayah Sofia saya pergi semaya. Isu. Pergi masjid. Separuh lebih masjid. Separuh lebih orang yang mari semaya. Tu nak oyak. Mari mana? Kapung tak ada situ. Tak ada kapung. Dia bandar, kat bandar. Dia pejabat tutup. Dia kalau mandai ke apa, tinggal kedai. Tak tahu ke orang duk makan apa ni nasi mandi ke apa nak mari semaya isyuk. Orang jual. Tapi nak oyak tu. Kesedaran. Kalau subuh penuh melipuh. Ni nak oyak. Dia bina. Tu lagu mana dia bina. Tu siapa? Tak perlu gola, tak perlu jamu, tak perlu bagi pitih, orang mari. Orang mari. Jadi waktu antara benda yang kita kena pakak fikirlah. Sebab tu kita sini bagi hamba tak perlulah jamu bla ajak orang mai subuh. Hamba bimbang dak minta sumbang itu okey. Dia sedak bagi jamu pada minta dengan kita. Kita je dulu. Tak bui lah aku yang tak mengundi jadi. Jadi leluh ni kita semua. Dia teh tua kata riti popok ni. Satu gurau ya. Jadi inilah hal tu yang tegur. Jadi bawah ni tu kata yakni kaum-kaum yang lalu yang meminta nabi-nabi mereka menunjukkan mukjizat tidak juga beriman setelah mukjizat itu ditunjukkan kepada mereka. Lalu mereka dibinasakan. Demikian juga halnya orang-orang kafir musyrik yang meminta mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak juga akan beriman kerana mereka lebih degil lagi dan kesudahannya mereka akan binasakan kalaulah mukjizat yang mereka minta itu berlaku. Jadi tu jawab hok muduk kaluk-kaluk mukjizat. Kalau mukjizat aku bui pun tak berimeh. Serupalah orang kafir yang pada umat-umat yang terdahulu. Jadi kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung ayat seterusnya talak kuliah ya akhirat. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma walhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.